Baik, dan bagi mendapatkan reaksi berkenaan dengan pelantikan Speaker Dewan yang baharu ini, kita bersama dengan Dr. Ikmal Hisham Maktah yang merupakan pensyarah kanan Fakulti Undang-Undang UiTM. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam Fahmi. Baik, Doktor, Terima mungkin kasih. boleh kongsikan reaksi melihat kepada pelantikan Speaker Dewan Negara yang baharu ini. Okey. Um, pada pandangan saya, pelantikan speaker yang baru ni, kalau kita lihat dari segi pengalaman Tan Sri Wan Junaidi sendiri sebagai ahli parlimen, pengalaman beliau sebagai peguam, pegawai polis dan sebagainya, saya rasa pelantikan Tan Sri Wan Junaidi ni saya kira calon yang layak lah untuk menjadi yang dipertua Dewan Negara berdasarkan pada pengalaman-pengalaman beliau, terutamanya semasa menjawat jawatan menteri di Jabatan Perdana Menteri berkaitan dengan undang-undang satu ketika, dan beliau adalah calon yang layak walaupun saya difahamkan beliau sebelum ini menyuarakan hasrat untuk bersara daripada politik, dan saya kira ini satu tanggungjawab yang berat, dan saya yakin saya yakin Tan Sri Wan Junaidi mampu untuk menjalankan tanggungjawab sebagai Yang di-Pertua Dewan Rakyat ini dengan baik. Ya. Dan Dr. Ikmal, apa mungkin jangkaan yang dapat kita jangkakan dengan pelantikan beliau sebagai Speaker Dewan Negara yang baru ini? Adakah ia bakal membawa satu bentuk warna baharu dalam landscape Dewan Negara ini, Doktor? Saya percaya sebenarnya dengan pelantikan Tan Sri Wan Junaidi ini, sedikit sebanyak dia akan membantu kerajaan dalam proses untuk melakukan transformasi parlimen ataupun reformasi institusi kepada parlimen, terutamanya Dewan Negara, sebab kita tahu selama ini Dewan Negara seringkali dianggap sebagai rubber stamp, jalan belakang untuk mendapatkan sesuatu jawatan. Jadi saya kira ini satu cabaran yang barulah kepada speaker ataupun yang di-Pertua Dewan Negara untuk memastikan bahawa perjalanan Dewan Negara ini akan menjadi lebih baik, dan barangkali kita mengharapkan satu perbahasan ataupun perdebatan yang lebih matang, lebih konkret, sebab kita harus faham Dewan Negara ini kebanyakan ahli-ahli ataupun senata adalah di kalangan mereka yang profesional, yang mewakili kumpulan minoriti dan juga mewakili sektor-sektor tertentu umpamanya. Jadi saya kira dengan pengalaman-pengalaman yang ada di kalangan senata ni, saya kira seharusnya speaker ataupun yang di-Pertua Dewan Negara yang baru ini mampu mencorakkan perbahasan itu menjadi lebih baik dan segar. Itu yang pertama, dan yang kedua, sudah tentu kita mengharapkan agar adanya apa yang kita katakan sebagai peluang untuk melakukan transformasi di peringkat di peringkat Dewan Negara, umpamanya dari segi meminda undang-undang ataupun peraturan, dan juga apa yang saya harapkan supaya apa yang diwarisi oleh Tan Sri Rais Yatim sebelum ini, apa yang dicadangkan utamanya Akta Perkhidmatan Parlimen dan sebagainya, itu dapat diteruskan oleh yang di-Pertua Dewan Negara yang baru ini. Ya, Fahmi. Ya, dan Dr. Iqbal mungkin boleh kongsikan juga jangkaan apa mungkin cabaran yang bakal dihadapi oleh Speaker Dewan Negara yang baharu ini dalam konteks masa ini. Apa mungkin cabaran yang mungkin bakal beliau tempuhi dalam keadaan untuk membuktikan kredibiliti beliau sebagai Speaker Dewan Negara yang baharu? Saya kira cabaran itu memang banyaklah, terutamanya cabaran dari segi aspek yang saya katakan tadi, seperti reformasi ataupun transformasi di peringkat parlimen, dan juga kita berhadapan dengan cabaran dari segi keadaan negara itu sendiri, dari segi aspek ekonomi umpamanya, dan juga kalau kita lihat cabaran bagaimana untuk memastikan hasrat kerajaan untuk meminda undang-undang berkaitan dengan parlimen, dan juga berkaitan dengan isu-isu yang dilihat sangat penting untuk rakyat dapat dilaksanakan dengan baik
di Dewan Negara, terutamanya kalau kita lihat akan ada lebih banyak lagi rang undang-undang akan diluluskan daripada Dewan Rakyat akan ke Dewan Negara dan seterusnya. Kita jangan lupa juga hujung tahun ni barangkali kita akan ada pindahan perlembagaan berkaitan dengan kewarganegaraan. Jadi itulah pada saya kira cabaran bagi speaker yang baru ini untuk memastikan semua rang undang-undang, perbahasan, perdebatan itu dapat dijalankan dengan baik, selaras dengan hasrat kerajaan bagi mereformasikan institusi parlimen dan juga untuk menjaga kebajikan rakyat selepas pasca COVID ini, saya kira Fahmi. Ya. Dan Doktor, mungkin mewakili suara rakyat-rakyat Marhin ini mungkin boleh juga titipkan harapan signifikannya pelantikan Speaker Dewan Negara yang baru. Apa mungkin harapan yang ingin dizahirkan kepada beliau untuk berbakti dengan penuh bertanggungjawab dan amanah, Doktor? Yang pertama sudah tentu sebagai rakyat, saya mengharapkan agar pertamanya agar speaker baru ini dapat menjalankan tanggungjawab dengan baik, terutamanya dalam mengawal perbahasan, memastikan ahli-ahli yang berhormat senator ini dapat memberikan buah fikiran, idea atau pandangan yang lebih bernas, selaras dengan pengalaman mereka ketika di luar sebagai profesional, mewakili kumpulan minoriti, orang kurang upaya, orang asli dan sebagainya. Saya mengharapkan agar perdebatan ataupun perbahasan itu dapat dijalankan dengan baik. Dan yang kedua adalah peranan speaker baru itu sendiri untuk memastikan, untuk menyuarakan tentang bagaimana kerajaan boleh melaksanakan reformasi undang-undang, bagaimana cara untuk membantu pihak kerajaan untuk memastikan terutamanya Akta Perkhidmatan Parlimen dan juga undang-undang berkaitan dengan kuasa dan keistimewaan Majlis Parlimen 1952 itu dapat dipinda dan juga memperkenalkan Akta Perkhidmatan Parlimen 1963 dan saya kira itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk sesi parlimen akan datang dan saya percaya dengan kelayakan sebagai kelayakan sebagai pengalaman beliau dan sebagai menteri, sebagai pegawai polis dan juga sebagai ahli parlimen, ahli politik sebelum ini, saya kira dengan pengalaman beliau itu beliau mampu mengawal apa yang katakan perbahasan, perdebatan di Dewan Negara berdasarkan kepada pengalaman. Sebab kita tahu selalunya Dewan Negara ini memanglah rata-rata dia dah terdiri daripada wakil-wakil yang sudah yang lebih berusia dan juga mempunyai kematangan dan mewakili profession dan juga kumpulan-kumpulan minoriti dan saya kira itu yang harapan saya lah untuk Speaker Dewan Speaker Dewan Negara yang baru ini. Ya, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Ikmal Hisham Maktah yang merupakan pensyarah kanan Fakulti Undang-Undang UiTM di atas perkongsian itu sebenarnya tadi. Banyak sebenarnya harapan dan juga tugasan getir menanti Speaker Dewan Negara yang baru dan kita menjangkakan pelbagai reformasi yang bakal dilakukan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan.